Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan 7.2.5 iaitu mereka bentuk dan melaksanakan suatu projek mini yang melibatkan penyiasatan statistik berdasarkan sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan serta mentafsir dan mengkomunikasikan dapatan kajian. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sukatan kecenderungan memusat? Yang ini merujuk kepada nilai mean, mode, median. Manakala untuk sukatan serakan yang telah iaitu apa yang kamu dah belajar dalam topik ini iaitu berkaitan dengan julat antara kuartil, sisihan piawai dan juga variance, ya. Okey, sekarang kita perhatikan bagaimanakah mereka bentuk dan melaksanakan suatu projek mini yang melibatkan penyiasatan statistik. Jadi ada secara ringkas ada 6 langkah untuk mereka bentuk dan laksanakan suatu projek mini. Jadi langkah pertama iaitu soal selidik. Jadi kita perlu bina soalan yang bersesuaian dengan kajian kita ataupun projek yang berkaitan. Seterusnya B, kaedah pengumpulan data iaitu cara macam mana kita nak dapatkan data, nak kumpulkan data. Jadi antaranya ialah melalui temu bual. Dan sekarang dalam musim pandemik COVID-19 ini sudah pastilah tak boleh buat secara bersemuka. Jadi mungkin kita boleh buat dalam bentuk Google Form, soal selidik melalui Google Form dan sebagainya, ya. Okey, seterusnya untuk yang C, kaedah mengorganisasi data. Jadi macam mana kita setelah dapatkan data melalui temu bual ataupun hasil dapatan melalui apa-apa cara pun, kita perlu kumpulkan data. So macam mana kita nak organisasikan data kita? Baik, jadi antaranya ialah dengan membinakan jadual kekerapan. Kita nak dapatkan statistik. Jadi semasa kita bina jadual kekerapan, perlulah pilih selang kelas yang sesuai bagi setiap data yang kita perolehi. Seterusnya untuk D, perwakilan secara grafik. Jadi untuk perwakilan secara grafik iaitu kamu perlu gunakan apa yang kamu dah belajar untuk wakilkan data secara grafik, iaitu sama ada penggunaan histogram, poligon kekerapan dan juga OGIF. Jadi bukan kata semua kena guna lah, pilihlah antara 3 ini, salah satu daripada 3 kaedah ini. Dan selepas kita dah dapatkan perwakilan secara grafik, bolehlah membuat analisis data. Jadi untuk analisis data ini bergantunglah kepada perhitungan sukatan kecenderungan memusat, dan juga sukatan serakan. Okay, jadi kita perlulah pilih sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan yang sesuai semasa kita nak buat analisis data. Seterusnya untuk F, selepas dah membuat analisis data, bolehlah kita membuat huraian dan juga rumusan. Okay. Jadi kita buatlah apa-apa rumusan dengan merujuk kepada nilai-nilai sukatan kecenderungan memusat ataupun sukatan serakan yang diperolehi. Baik, jadi sekarang kita perhatikan latihan ataupun mini projek dalam buku modul M.More pada muka surat 116, soalan 15, jalankan satu penyiasatan statistik tentang taburan tinggi murid dalam kelas anda. Lengkapkan laporan penyiasatan anda seperti berikut. Jadi untuk bahagian soalan ini, cikgu ada satu tugasan untuk kamu lah. Kamu perlu jalankan secara berkumpulan. Sama ada 3 atau 4 orang satu kumpulan.
Okey, baik. Jadi sekarang cikgu ubah sikit soalannya, bukan menjalankan satu penyiasatan tentang kelas anda saja. Cikgu nak kamu buat perbandingan kelas anda dengan kelas sebelah. Okey. Jadi contohnya dalam kelas cikgu tukar 5 stem 1 dan 5 stem 2. Okey. Jadi kamu buat perbandingan. Seterusnya kita perhatikan langkah-langkahnya macam mana kita nak buat. Jadi ikutilah 6 langkah yang cikgu terangkan tadi, iaitu kamu kemukakan soalan lah. Okey, bina soalan untuk ini sebab kita rujuk tinggi saja. Jadi tak perlulah buat banyak. Kalau nak fikirkan soalan lain pun boleh, tapi mesti soalan yang melibatkan pengumpulan data. Okey, contohnya kamu boleh ambil tinggi dan juga berat dan sebagainya lah. Okey. Baik. Jadi berapakah tinggi murid dalam kelas 5 stem 1 dan 5 stem 2? Ambillah data itu. Seterusnya kaedahnya macam mana kamu nak laksanakan, sama ada melalui telefon ke, melalui WhatsApp ke, ataupun Google Form ke, ikut apa-apa cara saja asalkan kamu boleh dapat data. Setelah dapatkan kesemua data, barulah kamu organisasikan data dengan membina jadual kekerapan. Jadi ini sebagai contoh sahaja selang kelas yang diberi dalam soalan ini, dalam bahagian ini. Kamu perlu sendiri pilihlah selang kelas yang bersesuaian mengikut hasil dapatan data kamu. Okey? Jadi pandai-pandailah kamu edit bahagian ini. Okey, selepas dah siapkan jadual kekerapan, barulah kamu wakilkan secara grafik, sama ada histogram, poligon kekerapan ataupun dengan menggunakan OGIF. Baik, setelah dah lukiskan, barulah kamu buat analisis data dengan merujuk kepada perhitungan mode, median, mean, julat antara kuartil, variance dan juga sisihan piawai. Dan akhir sekali, buatlah huraian serta rumusan. Kamu boleh buat perbandingan macam mana seratkan ketinggian bagi kelas pelajar kelas 5 stem 1 dan juga 5 stem 2. Kamu boleh buat perbandingan. Okey, dari segi konsisten ataupun dari segi purata. Bagaimana ketinggian untuk kedua-dua kelas ini. Buatlah perbandingan, ya. Okey. Jadi, cikgu harap kamu dapat hasilkan projek dan laporan ini, laksanakan projek ini dan siapkan projek ini, dan cikgu harap kamu dapat bentangkan selepas buka sekolah nanti, ya. Okey. So pastikan langkah pertama pilih orang dulu, okey. Dan seterusnya bagi nama kepada cikgu. Sama ada 3 ataupun 4 orang, okey. Jangan ada solo, cikgu tak mau, okey. Mesti secara berkumpulan. Okey. Jadi kamu boleh hasilkan dapatan kamu dan buat dalam bentuk folio. Buat dalam bentuk folio. Okey. Baik, jadi cikgu harap kamu dapat bahagikan kerja kamu secara rata, okey, secara adil dan saksama. Jadi contohnya, okey, seorang mungkin bertugas untuk kumpulkan data. Lepas tu seorang lagi kamu organisasikan data dan seterusnya wakilkan secara grafik, dan yang orang ketiga pula boleh buat analisis data dan kemudian buat huraian ataupun rumusan. Kamu boleh bincanglah antara secara berkumpulan antara 3 ataupun 4 orang, ya. Okey, lepas tu last sekali mesti ada seorang yang membentang pada masa hari perbentangan nanti. Okey. So, cikgu harap kamu boleh cuba menjawab dan melakukan projek ini dengan baik, ya. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh PM terus cikgu. WhatsApp saja cikgu ataupun boleh telefon cikgu untuk bertanya.